Selamat pagi Dr. Halina, kami dari kumpulan 7 dan hari ini kami akan membentangkan khusus tentang komunikasi antara budaya UL 00202. Ini adalah ahli kumpulan kami dan hari ini kita akan membincangkan topik tentang kajian isu semasa pandemik COVID-19. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Halina. Nama saya Chok Wing Hin dan nombor metrik saya ialah BI123110182. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Apakah itu COVID-19 dan macam mana COVID-19 membawa impak atas kehidupan seluruh dunia? Nama penuh COVID-19 ini ialah penyakit coronavirus 2019. Penyakit ini sangat mudah dijangkit kerana oleh coronavirus baharu iaitu SARS-CoV-2. COVID-19 ini dapat menyebar melalui udara dan air. Sesiapa yang terjangkit COVID akan mempunyai gejala termasuk hilang rasa atau bau, sakit tekak, demam, batuk, hidung berair, cirit-birit, loya, keletihan, sakit badan atau susah bernafas. Selain itu, impak pandemik COVID-19. Virus ini menyebabkan gangguan global akibat kekurangan pengetahuan dan kesediaan atas cara mengatasi penyakit ini. COVID-19 terus tersebar sampai hari ini kerana virus ini bermutasi dan berubah-ubah. Terdapat langkah pencegahan yang disyorkan iaitu masyarakat digalakkan untuk memakai pelitup muka, kerap mencuci tangan, mengelak perhimpunan besar dan mendapat vaksinasi. Di samping itu, ialah norma baharu diperkenalkan dan perubahan gaya hidup setiap hari. Kerajaan mengeluarkan perintah arahan kawalan pergerakan dan sekatan demi mencegahkan penyebaran virus ini. Penjarakan sosial memakai pelitup muka, pemeriksaan suhu badan dan protokol pembersihan diisytiharkan supaya keselamatan dan kesihatan masyarakat dijamin. Banyak aspek kehidupan harian mendapat peralihan kepada pendidikan dalam talian, kerja jarak jauh dan e-dagang. Oleh itu, kemajuan teknologi meningkat dengan pesat. Pembangunan dan penggunaan alat komunikasi dan kolaborasi digital yang pesat dan teknologi multimedia menjadi penting dalam kehidupan seseorang. Kebergantungan yang meningkat kepada platform dalam talian untuk pendidikan, kerja dan perniagaan. Akhirnya ialah impak sosial dan ekonomi. Terdapat kegangguan dalam pendidikan, pekerjaan dan interaksi sosial, tetapi telah diselesaikan dengan teknologi harian. Terdapat juga perubahan dalam tingkah laku pengguna dan model perniagaan harian. Terdapatnya 3 objektif dalam kajian ini. Objektif pertama ialah untuk menerangkan konsep norma budaya baharu berhubung pandemik COVID-19. Objektif kedua ialah untuk membincangkan halangan atau kekalangan berhubung isi-isi komunikasi dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi norma budaya baharu kesan pandemik berkenaan. Objektif ketiga ialah untuk menerangkan mekanisme atau strategi yang diaplikasikan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah pandemik atau fenomena berkenaan. Terima kasih. Nama saya Habaui, nombor metrik saya BN23110045. Seterusnya saya akan bentang tentang konsep norma budaya berhubung dengan pandemik COVID-19. Jadi, apa itu norma budaya? Norma budaya merupakan amalan atau tingkah laku yang baharu atau tidak seperti kebiasaan yang dibuat oleh sesuatu perkara seperti pandemik penyakit iaitu pandemik COVID-19 untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baharu. Semasa pandemik COVID-19, orang ramai perlu mengubahkan cara mereka berinteraksi, bekerja dan juga menjalani kehidupan seharian mereka untuk mengawalkan penularan wabak. Contoh-contohnya,
menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter, mengelakkan bersalaman dan bersentuhan, memakai pelitup muka semasa di tempat awam dan juga sering mencuci tangan dengan sabun. Dan hal-hal ini telah membawa kesan psikologi dan emosi yang ketara kepada orang awam. Kerana orang awam ni mengalami banyak tekanan psikologi dan emosi apabila mereka terpaksa mengubahkan cara hidup mereka dan mengurangkan bilang pertemuan fizikal dengan keluarga atau kawan-kawan mereka. Nama saya Karen Wong Xiao Hui, nombor matriks BB23110609. Norma baharu yang telah berkembang sejak pandemik COVID-19 bermula ialah peningkatan kesedaran masyarakat terhadap kesejahteraan bersama. Norma baharu telah menggalakkan tindakan sukarela di mana masyarakat memberikan bantuan kepada sekeliling dan menerima kesukaran bersama untuk membentuk keharmonian. Selain itu, keseimbangan kehidupan peribadi juga ditekankan dengan sentiasa bersedia secara fizikal dan mengurus keperluan asas dengan baik. Pandemik ini juga menekankan kesihatan minda dengan pengurusan emosi positif dan pendedahan sihat kepada kanak-kanak untuk memastikan mereka mempunyai minda yang positif. Seterusnya, kemunculan pandemik ini telah mewujudkan norma baharu dalam aspek pendidikan. Pelaksanaan PKP bertujuan mengekang penularan COVID-19 bagi mengelakkan pendidikan masyarakat diganggu. Kerajaan telah melancarkan pengajaran dan pembelajaran secara maya. Hal ini membolehkan peningkatan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam masyarakat. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran boleh membantu masyarakat memahami dan menguasai alat-alat digital dan juga mempunyai kesedaran terhadap perlindungan data peribadi. Secara keseluruhan, norma baharu memberi pengalaman kehidupan yang berbeza kepada masyarakat. Kehidupan lebih selamat dan berkesan apabila orang ramai menyesuaikan diri dengan norma baharu, di mana amalan dan tingkah laku baru diperlukan untuk keadaan tertentu seperti pandemik COVID-19 bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Objektif kedua adalah mengkaji halangan berhubung isu komunikasi dan budaya yang dihadapi oleh komuniti dalam menghadapi norma budaya baru kesan pandemik COVID-19. 3.1. Perubahan dalam pola komunikasi. Pandemik COVID-19 telah mengubah cara kita berkomunikasi secara mendalam. Peralihan kepada komunikasi maya dan dalam talian sebagai medium utama interaksi harian telah meningkatkan penggunaan internet di Malaysia sebanyak 32%. Namun, ini juga membawa cabaran baru dalam komunikasi tanpa sentuhan fizikal dan dalam menyampaikan emosi. Kita perlu meningkatkan kesedaran terhadap perubahan ini dan mengembangkan kemahiran komunikasi dalam talian yang efektif. Memahami budaya, tempatan dan kepentingan sentuhan fizik dalam hubungan manusia adalah kunci untuk menyesuaikan diri dan mengukuhkan hubungan sosial dalam dunia yang berubah. 3.2. Jurang digital dan ketidaksamaan akses. Ketidaksamaan akses kepada teknologi dan internet merupakan halangan utama dalam menjalin komunikasi efektif dalam norma budaya baru, terutama semasa pandemik COVID-19. Menurut laporan MCMC, hampir 1 dari 10 isi rumah di Malaysia tidak mempunyai akses internet yang mencukupi, terutama di kawasan luar bandar. Ketidaksamaan ini juga melibatkan golongan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan peralatan digital dan akses internet, seperti di kawasan pedalaman. Golongan tua dan kurang mahir dalam teknologi juga menghadapi kesukaran menyebabkan mereka merasa terpinggir dalam komunikasi digital. Jurang digital ini turut memberi kesan besar kepada pendidikan dan peluang pekerjaan, dengan pelajar dari keluarga kurang berkemampuan dan individu mencari pekerjaan terjejas. Inisiatif kerajaan dan pihak berkepentingan diperlukan untuk menyediakan akses yang lebih seksama, seperti bantuan peralatan digital dan latihan teknologi, bagi mengurangkan jurang ini dan meningkatkan kesamarataan akses dalam komunikasi dalam era baru. Sekarang saya akan berkongsi tentang apakah perubahan dalam interaksi sosial dan budaya. Poin yang pertama adalah penjarakan sosial dan penggunaan pelitup muka.
Masyarakat diminta menjaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter berdasarkan garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia. Norma ini mengurangkan penularan virus melalui titisan air liur semasa berinteraksi. Jadi, masyarakat suka berinteraksi dengan norma terutamanya dalam situasi perjumpaan dalam kumpulan besar. Poin yang seterusnya adalah kesukaran dalam mengekalkan tradisi dan upacara kebudayaan. Masyarakat terpaksa disesuaikan dengan had kapasiti dan garis panduan keselamatan semasa pandemik dalam menjalankan setiap upacara kebudayaan. Sebagai contohnya adalah majlis perkahwinan atau majlis pengebumian. Poin yang ketiga adalah acara dan perayaan budaya tidak dapat dielakkan. Beberapa perayaan besar terpaksa dibatalkan atau dijalankan secara berskala kecil seperti Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baru Cina. Situasi ini dapat menghalang masyarakat dapat berinteraksi dalam aktiviti sosial. Sekarang saya akan berkongsi tentang isi apakah cabaran dalam penyesuaian norma budaya baharu. Cabaran pertama adalah keterbatasan aktiviti sosial. Interaksi bersemuka semakin berkurang dan ramai orang beralih kepada komunikasi dalam talian. Sebagai contohnya, masyarakat menggunakan aplikasi Facebook, WhatsApp, Zoom dan sebagainya untuk menjalankan komunikasi dalam talian. Tetapi bukan semua orang mahir menggunakan teknologi digital, terutamanya golongan yang lebih tua atau golongan yang tidak mempunyai akses kepada peranti digital. Isolasi sosial dan kesan negatif terhadap kesihatan mental akan berlaku, terutamanya orang tua yang tinggal sendirian. Mereka akan menyebabkan isolasi sosial kerana perasaan kesepian, kecemasan dan kemurungan. Cabaran yang kedua adalah kesukaran dalam pengajaran digital. Cabaran ini menghadapi terutamanya dalam antara para guru. Hal ini dikatakan demikian kerana para guru perlu memahami teknologi dan alat pembelajaran dalam talian seperti Google Classroom, Zoom dan Microsoft Teams. Para guru perlu memahami cara untuk menghasilkan dan berkongsi bahan pembelajaran digital. Tetapi tidak semua guru dan murid mempunyai internet yang stabil dan menghadapi masalah liputan internet, terutamanya guru dan murid yang tinggal di kawasan luar bandar. Dan seterusnya, interaksi antara guru dengan murid akan semakin berkurang kerana para murid tidak mahu membuka mic dan kamera dalam kelas talian, menyebabkan para guru tidak mengetahui keadaan murid yang merentas skrin. Cabaran yang ketiga adalah kerjasama dan kesedaran yang dihadapi oleh masyarakat. Norma budaya baharu ini susah mahu berubah pemikiran masyarakat kerana masyarakat terpisah dengan cara hidup sebelum pandemik. Bukan semua lapisan masyarakat dapat memberikan kerjasama dan kesedaran kepada para pihak berkuasa. Dan kita perlu berubah pemikiran dan mengadaptasi kebiasaan baharu seperti memakai pelitup muka, mencuci tangan dan menjaga jarak sosial untuk mengatasi cabaran tersebut, supaya virus COVID-19 tidak akan menyebarkan kepada semua lapisan masyarakat. Salam sejahtera, nama saya Brandon Ivanul Rina dan nombor metrik saya adalah BI23110343. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan perubahan mendalam dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Perubahan ini menciptakan krisis komunikasi yang memerlukan pemahaman budaya masyarakat dan integrasi komunikasi yang efektif. Oleh itu,
pihak berkuasa perlu menyediakan program pendidikan dan kesedaran tentang kepentingan pemahaman budaya serta komunikasi yang berkesan. Kita juga telah mengenal pasti beberapa mekanisme dan strategi untuk mengatasi cabaran komunikasi ini. Pertama, melalui pendidikan dan kesedaran budaya, kita dapat menyediakan program yang meningkatkan kesedaran tentang nilai dan norma budaya melalui forum dan perbincangan. Selain itu, penggunaan teknologi untuk komunikasi juga merupakan salah satu langkah. Kita dapat menggunakan aplikasi video conferencing dan message text untuk berinteraksi tanpa sentuhan fizikal. Oleh itu, kerajaan haruslah menyediakan latihan komunikasi digital untuk melatih masyarakat dalam kemahiran komunikasi digital yang baik. Juga, akses dan latihan alat kolaborasi dalam talian juga ditekankan untuk memastikan setiap golongan masyarakat dapat mengakses internet dengan stabil dan untuk melatih kemahiran komunikasi digital yang baik. Alternatif digital untuk interaksi sosial turut diperkenalkan, termasuk penggunaan simbol digital seperti emoji atau avatar, serta aktiviti sosial maya seperti permainan dalam talian. Selain itu, penggunaan teknologi untuk komunikasi juga merupakan salah satu langkah. Kita dapat menggunakan aplikasi video conferencing dan message text untuk berinteraksi tanpa sentuhan fisikal. Oleh itu, kerajaan haruslah menyediakan latihan komunikasi digital untuk melatih masyarakat dalam kemahiran komunikasi digital yang baik. Konsistensi dan pendekatan budaya dalam komunikasi pemerintah juga sangat penting. Pesan yang disampaikan harus konsisten di semua peringkat pemerintah, dan pendekatan budaya harus digunakan untuk memastikan pesan diterima dan difahami dengan baik oleh masyarakat. Latihan empati untuk pegawai pemerintah juga ditekankan untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui komunikasi yang efektif. Seterusnya, langkah jangka pendek dan jangka panjang juga diperlukan untuk menangani jurang digital dan ketidaksamaan akses. Langkah jangka pendek bagi menangani jurang digital dan ketidaksamaan akses termasuklah menyediakan subsidi atau pinjaman peralatan teknologi seperti telefon pintar, tablet, dan komputer untuk golongan kurang berkemampuan. Kita juga akan mendapatkan peralatan yang didermakan oleh individu atau syarikat dan mendistribusikan kepada keluarga yang memerlukan. Selain itu, peningkatan akses internet di kawasan luar bandar adalah penting dengan menyediakan rangkaian Wi-Fi percuma di kawasan komuniti strategik seperti sekolah, perpustakaan, dan balai raya. Menggunakan teknologi sementara seperti satelit untuk menyediakan akses internet segera di kawasan pedalaman juga dilaksanakan. Latihan berteknologi untuk golongan tua juga perlu disediakan melalui kursus dan bengkel percuma atau bersubsidi mengenai penggunaan teknologi dan aplikasi digital. Pihak berkuasa juga harus mengadakan sesi bimbingan berkala di pusat komuniti atau melalui program sukarelawan untuk membantu golongan tua merasa lebih selesa dan yakin dalam menggunakan teknologi. Langkah jangka panjang pula melibatkan pendidikan digital berterusan dan sokongan ekosistem perniagaan digital. Pihak berkuasa haruslah memasukkan literasi digital dalam kurikulum sekolah dan mewujudkan program pendidikan digital untuk semua peringkat umur. Kerajaan juga mesti menyediakan insentif dan sokongan untuk perniagaan kecil dan sederhana untuk beralih ke platform digital, serta membangunkan pusat inovasi dan inkubator teknologi juga adalah sebahagian daripada langkah ini. Selain itu, pembangunan aplikasi mesra pengguna dan sokongan teknikal juga digalakkan, terutama untuk golongan tua dan mereka yang kurang mahir teknologi. Semua badan berkuasa yang mengeluarkan produk digital haruslah menyediakan panduan dan sokongan teknikal yang mudah diakses karena pentingnya untuk memastikan tiada siapa yang tertinggal dalam era digital ini. Akhir sekali, pembangunan infrastruktur digital dan kesaksamaan akses wajib dilaksanakan dengan melabur dalam jalur lebar berkelajuan tinggi dan menggalakkan kerjasama antara awam dan swasta untuk memastikan akses internet berkualiti di semua kawasan, termasuklah luar bandar. Kerajaan juga wajib mengumpal dasar yang memastikan penyedia perkhidmatan internet menawarkan pelan mampu milik dan perkhidmatan yang diawasi untuk memastikan kualiti yang adil. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Halina.
Saya Isma Daniel dan saya akan menerangkan cabaran yang dihadapi dengan perubahan dan penyesuaian dari segi interaksi sosial dan budaya. Mengatasi cabaran perubahan interaksi sosial dan budaya akibat pandemik memerlukan penyesuaian dan kreativiti. Antara caranya ialah pemanfaatan kemajuan teknologi. Contoh yang paling senang ialah pelaksanaan aktiviti secara online. Perayaan, upacara dan juga majlis perkahwinan boleh dan pernah dijalankan secara atas talian melalui platform seperti Zoom dan Google Meet semasa PKP dikuatkuasakan. Teknologi atas talian membolehkan acara tersebut dijalankan tanpa melanggar penjarakan sosial. Selain itu, aktiviti pembelajaran juga boleh dijalankan secara online untuk memastikan murid yang di sekolah masih meneruskan pembelajaran dari rumah dalam keadaan pandemik. Ini membolehkan isu had kapasiti diselesaikan tanpa melanggar garis panduan yang ditetapkan semasa pandemik. Berkaitan dengan isu interaksi antara guru dan murid pada jangka masa ini, seperti murid-murid tidak membuka kamera dan mikrofon semasa sesi pembelajaran online, golongan seperti guru boleh menggunakan strategi pembelajaran sosial dan emosi. Antara strateginya adalah membina perhubungan sesama murid. Ini akan membolehkan murid mempercayai gurunya dan membolehkan murid lebih sanggup untuk membuka kamera dan mikrofon mereka. Selain itu, guru boleh membuat tinjauan ataupun survei untuk mendapatkan maklumat pelajar secara individu atau dalam borang Google berkaitan dengan perkara yang menghalang mereka daripada menggunakan kamera dan mikrofon dan juga cara untuk mengatasi masalah ini. Seterusnya, penggunaan pemecah ais atau icebreaker juga dapat membina komuniti yang mengalahkan penggunaan kamera. Contohnya, guru yang boleh membuat permainan mencari objek dan tampilkan objek yang diminta di kamera. Cara ini mengalahkan penggunaan kamera secara santai. Guru boleh membuat permainan berilmiah dan juga pendidikan melalui permainan untuk menggalakkan pelajar menghidupkan kamera mereka serta juga lebih melibatkan diri dalam kelas. Di samping itu, guru patut bersikap empati dengan pelajar mereka. Para guru boleh cuba kongsikan masa yang mereka tidak berasa ingin berada di hadapan kamera, macam dalam mesyuarat, bercakap tentang cara guru menyediakan diri untuk menghidupkan kamera walaupun tidak ingin. Cara ini menyelakan kemanusiaan guru tersebut dan membolehkan pelajar berkait dengan gurunya untuk bekerja sama. Kesedaran di kalangan masyarakat adalah amat penting supaya kita boleh bekerja sama antara satu sama yang lain untuk menyesuaikan diri dengan norma baru ini. Antara cara yang boleh dipakai adalah pelaksanaan kempen kesedaran. Kempen kesedaran boleh meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyakit COVID-19 serta kepentingan langkah yang boleh diambil untuk menjaga keselamatan dan kesihatan di jangka masa pandemik seperti penjarakan sosial dan PKP. Komuniti kita juga perlu mendapatkan pendidikan yang seperlunya untuk membuat pilihan yang termaklum yang bijak. Pihak yang berkaitan boleh mengadakan sesi penerangan dan bengkel dalam talian mengenai maklumat penyakit tersebut dan kaedah untuk meraihkan tradisi dan kebudayaan dengan selamat dalam situasi pandemik. Upacara tradisional yang perlu diraihkan boleh diadaptasikan untuk mengikut garis panduan kesihatan yang ditetapkan seperti mengurangkan sentuhan fizikal dan menggunakan peralatan yang bersih. Ataupun, sekiranya boleh, aktiviti boleh dilanjutkan melalui cara-cara alternatif. Contohnya, kita boleh menggunakan cara-cara yang kreatif untuk mengekalkan semangat gerak perayaan, seperti mengirim hadiah secara pos kepada saudara mara dan rakan dan juga mengadakan pertandingan dalam talian. Bagi kesimpulannya, peluang memperkukuh pemahaman budaya, program pendidikan, dan kempen kesedaran sebagai kunci. Kolaborasi yang kuat untuk mengatasi cabaran. Selain itu, masyarakat yang inklusif dan bersatu. Ia terus berusaha ke arah komunikasi yang lebih baik dan pemahaman budaya yang mendalam. Ia membina masyarakat yang lebih inklusif dan bersatu menghadapi masa depan.